Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi. Boleh dengar suara cikgu? Boleh dengar dengan jelas? Tak tersekat-sekat? Boleh dengar tak? Jelas. Okey. Jadi kita mulakan subtopik 6.2 tenaga nuklear bahagian yang kedua. Jadi sebelum kita mula, cikgu nak tayang video dulu. Okey, tayang video dulu. Lebih kurang 9 minit juga. Okey, jadi kita review sedikit berkenaan dengan tenaga nuklear. Okey, tenaga nuklear. Nanti uh, cuba faham balik ataupun ulang kaji balik apa yang kita dah belajar. Okey, berkenaan dengan tenaga nuklear. Saya Nadia. Hari ini kita akan sempurnakan kita mengenai topik tenaga nuklear. Tidak balas nuklear mampu menghasilkan jumlah tenaga yang banyak berbanding tidak balas kimia. Dalam suatu tidak balas nuklear, didapati jumlah jisim nukleus atom baru dan zarah yang terhasil adalah sentiasa kurang daripada jisim nukleus atom yang asal. Kehilangan jisim ini menyebabkan ia berubah menjadi tenaga yang dikenali sebagai tenaga nuklear. Albert Einstein, seorang ahli fisika terkenal, telah menentukan satu prinsip yang menaikkan hubungan jisim dengan tenaga tersebut. Beliau menyatakan bahawa jisim dan tenaga boleh saling bertukar antara satu sama lain ketika berlaku tindak balas nuklear. Hubungan antara jisim dengan tenaga telah dirumuskan dalam persamaan Einstein, iaitu E sama dengan mc kuasa 2, di mana E adalah tenaga, M cacat jisim ataupun kehilangan jisim, dan C laju cahaya dengan nilainya 3/10 kuasa 8. Jisim satu atom adalah sangat kecil dan suka diukur dalam unit ukuran jisim biasa seperti gram atau kilogram. Maka, suatu kaedah yang mana satu unit yang menggunakan perbandingan relatif di antara jisim atom lain dengan jisim satu atom karbon 12 telah digunakan. Isotop karbon 12 digunakan sebagai rujukan kerana ia terkandung dalam banyak sebatian yang ditemui di bumi. Unit untuk pengukuran jisim atom ini dinamakan unit jisim atom UJA. Jisim satu atom karbon 12 sama dengan 1,993 darab 10 kuasa negatif 26 kilogram. Satu UJA ditakdirkan sebagai jisim yang sama dengan 1/12 daripada jisim atom karbon 12, iaitu 1 UJA sama dengan 1/12 darab 1,993 darab 10 kuasa negatif 26 kilogram. 1 UJA sama dengan 1,66 darab 10 kuasa negatif 27 kilogram. Ada dua jenis tindak balas yang menghasilkan tenaga nuklear yang menyebabkan penyusutan jisim ini. Tindak balas ini ialah pembelahan nukleus dan pelakuan nukleus. Pembelahan nukleus ialah satu tindak balas di mana satu nukleus yang begitu besar dipecahkan kepada dua atau lebih nukleus yang baru yang lebih ringan dan lebih stabil. Apabila proses ini berlaku, terdapat cacat jisim atau kehilangan jisim. Jisim yang telah hilang itu berubah kepada tenaga. Proses pembelahan nukleus diwakili oleh pembelahan nukleus uranium 235. Apabila satu nukleus uranium 235 yang berjisim besar dibedil pada satu neutron, pembelahan nukleus telah berlaku supaya menghasilkan nukleus yang lebih ringan dan stabil. Nukleus baru yang satu dengan satu
kehilangan jisim yang dikenali sebagai cacat jisim. Jisim yang telah hilang selepas proses ini berubah kepada tenaga Hubble mengikut persamaan Einstein seperti berikut. E sama dengan mc kuasa 2. E adalah tenaga yang terbebas dalam Joule. M adalah cacat jisim atau kehilangan jisim dalam kilogram. Dan C pula adalah laju cahaya. Tindak balas ini menunjukkan satu persamaan bagi pembelahan nukleus uranium-235. Proses pembelahan nukleus uranium akan menghasilkan 3 neutron. Jika setiap neutron tersebut membelah satu lagi nukleus uranium yang lain, ia akan menghasilkan 3 lagi neutron. Jika perkara ini berlaku secara berterusan, tindak balas pembelahan nukleus akan berlaku secara berulang kali dan dipanggil tindak balas berantai. Maka, semakin besar jumlah tenaga yang dihasilkan. Tindak balas berantai ini jika tidak dikawal, boleh menghasilkan letupan yang hebat. Pernah dijatuhkan ke atas Hiroshima Jepun pada Perang Dunia Kedua. Namun, jika ia mampu dikawal, ia boleh memudahkan kehidupan kita. Membesarkan tenaga nukleus tersebut kepada tenaga elektrik. Mari kita lihat proses pelakuran nukleus dia. Pelakuran nukleus adalah proses di mana dua nukleus yang ringan bergabung menjadi nukleus yang lebih berat dan pada masa yang sama akan membebaskan tenaga. Proses ini hanya berlaku pada suhu yang amat tinggi. Contoh proses pelakuran nukleus boleh ditunjukkan dalam persamaan berikut. Tenaga yang terhasil semasa pelakuran nukleus adalah disebabkan adanya kehilangan atau penyusutan jisim. Soalan 1. Persamaan di bawah adalah contoh kepada suatu proses pembelahan nukleus. Hitungkan tenaga yang dibebaskan jika nilai cacat jisim ialah 0.305 UJA. 1 UJA sama dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27 kg. Penyelesaian. Mula-mula, tukar unit cacat jisim kepada kilogram. 0.305 darab 1.66 darab 10 kuasa negatif 27 sama dengan 5.06 darab 10 kuasa negatif 28 kg. Kemudian, masukkan nilai jisim ke dalam persamaan E sama dengan mc kuasa 2. Tenaga dibebaskan E sama dengan 5.06 darab 10 kuasa negatif 28 darab 3 darab 10 kuasa 8. Ini adalah 1.52 darab 10 kuasa negatif 20 Joule. Soalan 2. Bagaimanakah cara untuk mengawal tindak balas berantai dalam sebuah nuklear reaktor? Boron rod digunakan untuk menyerap neutron bagi mengurangkan kesan tindak balas berantai. Moderator grafik pula digunakan untuk melambatkan pergerakan neutron. Dan sekarang, kita ingat kembali apa yang kita sudah pelajari setakat ini. Tindak balas nuklear mampu menghasilkan jumlah tenaga yang banyak berbanding tindak balas kimia. Ada dua jenis tindak balas nuklear, pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. Kehilangan jisim ketika tindak balas nuklear menyebabkan ia berubah menjadi tenaga yang dikenali sebagai tenaga nuklear. Jumlah tenaga tersebut boleh dikira menggunakan formula E sama dengan mc kuasa 2. Sekian sahaja dari saya, Nadia. Jumpa lagi dalam sesi yang lain. Okey. Kita dah tengok okey, video iaitu berkaitan dengan tenaga nuklear. Okey, cikgu harap bolehlah
Okey, tambahkan lagi kefahaman berkenaan dengan tenaga nuklear. Okey, setakat ni kita kan apa dia? Apa dia, Rik? Siapa ni dia? Pengacara saja. Okey, pengacara untuk TPM. Okey. Kita ada 20 orang yang masuk tahniah. Terima kasihlah semua. Yang berjaya masuk kelas pada hari ini, kelas fizik. Kita dah tak banyak dah hari ini ni. Boleh habis bab yang ke-6. Bab yang ke-6. Lepas habis bab yang ke-6, cikgu akan pergi, mungkin insyaAllah minggu depan kita akan revision sedikit. Bab yang ke-6. Revision. Lepas tu baru kita masuk bab yang ke-7, bab yang terakhir. Bab yang terakhir. Cuma yang bab yang terakhir tu kita ada 3 subtopik. Kalau ikutkan kita akan pergi sikit-sikit lah. Tak semestinya 3 kali kelas tu habis lah. Mungkin cikgu akan pecahkan satu subtopik kepada dua hari. 2 hari. Jadi kita akan teruskan hari ini. Hari ini sebenarnya dia tak ada pengiraan, dia cuma fakta saja. Fakta saja, merujuk kepada buku teks. Boleh rujuk buku teks muka surat 213. 213. 213. Kita akan pergi kepada reaktor nuklear. Reaktor nuklear. Boleh buka buku teks. Jadi kita pergi kepada fakta berkaitan dengan reaktor nuklear. Sekejap, cikgu nak ambil pen. Mana pen cikgu? Pen. Okey. Reaktor nuklear. Muka surat 213. Gambar foto. Gambar foto. Gambar kat bawah ni menunjukkan sebuah reaktor nuklear. Apakah jenis tindak balas nuklear yang berlaku dalam reaktor nuklear bagi tujuan menjana tenaga elektrik? Jadi ni reaktor nuklear ni tujuan dia adalah untuk menjanakan tenaga elektrik. Kalau dekat Malaysia, kita dapatkan elektrik daripada jana kuasa hidroelektrik, kita guna air. Buat empangan yang besar. Lepas tu buka empangan, air turun, pusingkan turbin. Jadi akan menghasilkan tenaga elektrik. Kita ada empangan Bakun dekat Sarawak, yang kedua terbesar di Asia. Membekalkan tenaga elektrik yang banyak. Pada masa yang sama kita ada juga stesen jana kuasa elektrik menggunakan petroleum, gunakan minyak, biogesim. Jadi kebanyakan dekat Malaysia ni, dan yang terbaru dekat Kedah kan. Dekat Kedah pun ada sel suria kan. Itu tenaga yang boleh diperbarui. Menghasilkan tenaga elektrik juga. Kalau kita guna sel suria, kita guna solar. Guna solar, kita panggil solar. Boleh menghasilkan tenaga elektrik juga. Tetapi kalau kita gunakan petroleum, itu adalah bahan api yang boleh habis. Dia ada tamak. Kalau bahan tu habis, petroleum habis, tak adalah sumber bahan api. Kalau kita hidroelektrik, kita guna air. Selagi ada air, selagi itu kita boleh menghasilkan tenaga elektrik. Kalau empangan tu penuh. Tapi kalau kita guna minyak, dia sampai satu tahap, bahan api tu dia akan habis sumber dia. Jadi
penjanaan kuasa, kuasa elektrik ataupun tenaga elektrik menggunakan reaktor nuklear ni dia tak akan habis. Sebab dia separuh hayat dia panjang. Kita gunakan bahan nuklear yang mana proses yang kita belajar sebelum ni, yang mana boleh menghasilkan haba. Yang kita nak reaktor nuklear ni kita nak haba je. Haba, panaskan air, daripada air keluar steam, jadi steam pada tekanan yang tinggi dia pusingkan turbin. Pusingkan turbin, jadi daripada pemusingan turbin tu menghasilkan tenaga elektrik. Jadi proses tu berterusan. Berterusan. Jadi turbin pusing, hasilkan elektrik. Jadi kalau kita tengok gambar ni, reaktor nuklear ni, reaktor nuklear ni keluar asap. Dekat asap, keluar asap ni. Jadi asap ni adalah proses penyejukan, proses penyejukan haba. Yang mana proses tenaga nuklear dihasilkan. Jadi ni proses penyejukan. Keluarlah asap. Keluarlah asap. Malaysia tidak mempunyai reaktor nuklear. Untuk penjanaan tenaga elektrik. Memang tak ada kat Malaysia. Sebab nak buat memang macam-macam lah kan. Tentangan, masalah sebab kita negara kecil. Kita tak ada tanah kawasan lapang yang kita boleh buat satu tempat, satu pekan, satu bandar yang boleh kita tempatkan reaktor nuklear jauh daripada penduduk awam. Kita tak ada tempat. Jadi Malaysia ni dia ragu-ragu lagi untuk mula menghasilkan tenaga elektrik daripada reaktor nuklear. Jadi ini adalah mungkin dekat negara ni, mungkin negara Jepun ataupun mana-mana negara yang menggunakan reaktor nuklear. Kita tak ada. Kita hanya ada pun ni untuk penyelidikan sahaja berkaitan dengan sains nuklear dan pendidikan. Kalau sambung belajar nanti ada dulu cikgu ambil fizik gunaan kan. Fizik gunaan masih cikgu tahun 2 ke tahun 3 tu ada paper, bukan paper, ada kos baru fizik nuklear. Jadi boleh ambil kos fizik nuklear. Bawah pusat pengajian fizik dia ada satu kos tu fizik nuklear. Kita belajar berkaitan dengan fizik dan nuklear saja. Jadi fokus kepada nuklear saja. Muka surat seterusnya, rajah menunjukkan struktur reaktor nuklear. Reaktor nuklear, ini kena cubalah sebab ni fakta. Fakta, reaktor ni struktur reaktor nuklear dan proses penjanaan tenaga elektrik di stesen jana kuasa. Ini kita tengok gambar rajah ataupun gambar luaran reaktor nuklear. Jadi ini gambar rajah ataupun struktur macam mana tenaga elektrik dihasilkan. Jadi kita kena tengok satu persatu. Dia dah label 1 sampai 5. Kita tengok 1. 1 ni tempat yang tertutup yang mana dinding konkrit yang tebal. Ni dia bina dinding konkrit yang tebal. Jadi dalam bilik ini, dalam kawasan ini sebenarnya berlaku pembelahan nukleus uranium. Ini kita dah belajar macam mana proses menghasilkan tenaga nuklear ni dia ada 2. Sama ada pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. Jadi untuk reaktor nuklear ni untuk menghasilkan tenaga elektrik kita menggunakan proses pembelahan nukleus. Pembelahan nukleus. Satu nukleus ditembak dengan neutron. Satu nukleus yang berat ditembak oleh satu neutron dan nukleus tadi akan terbelah. Akan terbelah 2. Jadi bila terbelah 2, proses tu akan menghasilkan tenaga. Dan bila terbelah keluar lagi neutron, neutron tu akan tembak lagi nukleus yang lain, uranium 235. Tembak lagi, terbelah lagi. Tembak lagi, terbelah. Proses secara berantai. Tadi dia ada cerita dalam video tadi, Nadia ada cerita tadi kan. Nadia bagi tahu pembelahan tindak balas berantai. Secara berterusan. Kalau tidak dikawal, tindak balas berantai itu boleh menghasilkan letupan ataupun percikan api, tenaga yang besar, haba yang tinggi. Kalau secara berterusan, tak dihentikan. Tetapi dalam reaktor nuklear ni, dalam reaktor nuklear, dalam bilik, dalam kawasan ni, ni dinding konkrit ni, ni.
kita tengok bahagian reaktor ni. Jadi bahagian reaktor ni tujuan dia untuk mengawal proses pembelahan nukleus. Jadi neutron yang terhasil apabila pembelahan nukleus itu dikawal supaya tindak balas berantai tidak berterusan. Jadi bila tidak berterusan, tidak adalah berlaku letupan ataupun macam bom itulah. Jadi tembak saja, berlaku tindak balas berantai tetapi dikawal. Dikawal tidak berterusan. Kita nak haba saja, cukup untuk panaskan air saja. Itu je tujuan reaktor nuklear ini. Jadi tidak baras menghasilkan tenaga haba. Dekat sini akan menghasilkan tenaga haba. Cuba kita tengok. Tengok sini. Yang biru ni adalah air. Ini air lah kan. Ini air. 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 Yang biru ni air. Sekejap. Label salah. Ni dalam ni. Ni air. Ni air. Ini air. Ni dalam ni ada air. Jadi tindak balas berantai pembelahan nukleus menghasilkan haba. Jadi haba terhasil. Bila haba terhasil, panaskan air dalam ni. Haba terhasil, panaskan air. Jadi air yang panas ni, air yang panas ni, ni air dalam ni panas. Panas menghasilkan steam. Ini steam lah. Steam. Steam ni, kalau siapa yang belum macam keliru, steam ni apa cikgu? Steam ni kalau kita rebus air, kita akan nampak bila air menggelegak tu nampak putih-putih tu kan. Itu steam. Tetapi tu jumlah yang sikit. Tapi kalau kita rebus air, masak air dalam periuk tekanan tinggi, asap tu dia berkumpul. Banyak. Steam tu banyak. Bila kita buka lubang saja dia keluar. Laju kan. Siapa ada periuk tekanan tinggi dekat rumah, kalau kita masak daging ke tulang ke, bila timer dah cukup, kita buka keluar asap. Dengan tekanan tinggi. Sebab dalam tu kita dah tutup. Jadi tekanan tu, asap tu banyak. Steam tu banyak. Jadi tekanan dia sangat tinggi. Bila kita buka tu dia keluar laju-laju. Itu. Daripada kawasan tekanan tinggi kepada kawasan tekanan rendah. Dia keluar laju. Itu periuk tekanan tinggi. Jadi ini pun sama. Ini bertekanan tinggi ni. Dalam tong ni tekanan tinggi. Jadi steam yang terhasil ni tekanan dia sangat tinggi. Bila tinggi, laju dia bertambah. Bila dibuka ataupun dilepaskan. Bila dilepaskan cukup untuk memusingkan turbin ni. Ni turbin. Jadi kita pergi satu-satu. Ni yang pertama. Yang kedua, air dipam ke dalam teras reaktor bagi menyerap tenaga haba yang dihasilkan oleh pembelahan nukleus. Air dipam. Tengok ni air kan. Ni air satu. Air ni dia ada dua ni. Satu air ni dalam ni untuk panaskan. Root ni. Kita ada ni pipe ni. Panaskan. Jadi pipe ni dia jadi panas. Panas. Air ni lah yang menghasilkan steam ni. Air yang kedua ni. Air dalam tong ni. Air ni tengok. Daripada mana? Ni diserap daripada sini. Ni penyujukan pula ni. Jadi penyujukan yang pertama untuk reaktor nuklear. Penyujukan yang pertama. Penyujukan yang kedua untuk menyejukkan. Ni. Sebab steam ni dah panas. Jadi nak sejukkan. Dia sejukkan. Air dipam ke dalam teras reaktor. Kita pergi satu persatu dulu. Tiga. Pendidihan air menghasilkan steam yang bertekanan tinggi. Yang ketiga dekat sini. Ni steam yang tinggi kan. Steam ini akan disalurkan kepada turbin. Pergi dekat sini. Ni pergi dekat sini. Jadi steam tinggi ni dia pusingkan. Pusingkan turbin. Jadi kita dah belajar sebelum ni bab elektromagnet yang mana kita letak coil, kita letak dawai, kita lilitkan, letak magnet, boleh kalau kita pusing boleh menghasilkan arus elektrik. Jadi inilah ni penjana ni. Dekat sinilah ada magnet, ada lingkaran wayar. Jadi bila berpusing menghasilkan tenaga elektrik. Jadi pusingkan turbin. Jadi steam tadi sebab dia tekanan tinggi, cukup untuk memusingkan turbin. Kalau kita panggil kipas lah, pusing kipas. Ini kita panggil turbin. Lepas tu pergi kepada nombor 4, turbin diputarkan oleh steam yang bertekanan tinggi.
okey, yang bertekanan tinggi. Okey, dan seterusnya memutarkan magnet dan gegelun dalam penjana. Inilah. Ini kita dah belajar sebelum ni. Okey, bab yang sebelum ni. Okey, steam tersebut akan terkondensasi, okey, menjadi air. Jadi steam ni panas. Okey, bila panas, okey, dia masuk kawasan sini, dia suhu dia semakin turun. Okey, jadi ni pipe ni sebenarnya membantu untuk menurunkan suhu steam tadi. Okey, steam yang temperature dia lebih daripada 100 darjah Celsius. Okey, ataupun kalau tekanan tinggi mungkin dia proses tu dia cepat sikit lah. Okey, daripada kalau kita masak air biasa kan. Okey, jadi pipe ni adalah untuk menyejukkan, menurunkan suhu steam. Jadi bila steam tu suhu dia turun, dia akan bertukar balik kepada air. Okey, daripada gas, okey, bertukar kepada cecair. Okey, jadi ni air tadilah. Air daripada steam. Ni air ni kan. Ni air daripada steam tadi dah bertukar balik. Okey, dah terkondensasi. Okey, kemudian air ni disedut balik, masuk ke kawasan reaktor balik. Jadi proses ni berterusan. Okey, kitaran berterusan. Yang kelima, tenaga elektrik yang dijana dihantar melalui sistem penghantaran bekalan kuasa kepada pengguna. Ini pun kita dah belajar macam mana proses penghantaran elektrik ke kilang, sekolah, rumah, ataupun mana-mana tempat yang memerlukan tenaga elektrik. Cuma yang ini kita fokus kepada menghasilkan tenaga elektrik tetapi menggunakan nuklear, bahan nuklear. Dekat Malaysia ada? Tak ada. Jadi asap yang keluar ni asap ni kan nampak berkepul-kepul asap. Berkepul-kepul asap ni adalah asap daripada menara penyejuk ni. Dia sejukkan batang pipe ni. Dia sejukkan yang mana untuk menyejukkan steam yang panas. Setakat ni ada soalan kelas? Senang je. Senang je. Kejap lagi kita pergi detail pada reaktor pula ni. Ada soalan setakat ni? 10-4 minit. Tak ada. Kita teruskan. Lebih kepada fakta. Di dalam reaktor nuklear. Di dalam reaktor nuklear. Tindak balas pembelahan nukleus. Iaitu kita guna uranium-235. Menghasilkan 2 nukleus anak. 2 nukleus anak. Ini proses ni. Proses ni. Ini kita ada satu nukleus uranium-235. Nombor nukleus dia adalah 235. Uranium-235. Uranium-235. Kita tembak satu neutron. Satu neutron tembak. Bila tembak ni terbelah 2. Untuk satu neutron tadi, satu nukleus uranium-235 tu terbelah. Bila pembelahan keluarlah 2 nukleus anak. Keluar 2 ni kan. Ni 1, ni 2. Kita ada 2 nukleus anak. 3 neutron yang bergerak pantas, menghasilkan 3 pula. Ni 1, 2, ada 3 pula neutron. Daripada proses ni ada 3 neutron pula. Jadi 3 neutron tu pergi mana? Pada masa sama ni proses tenaga. Ni tenaga yang pertama. Ni tenaga. Tenaga yang pertama. Neutron-neutron tersebut yang 3 tadi akan membedil pula nukleus uranium-235 yang lain dan akan membebaskan neutron yang lebih banyak melalui pembelahan nukleus yang berterusan. Kita tengok ada 3. Jadi setiap satu tembak lagi uranium yang lain. Tembak, pecah 2. Tembak, pecah 2. Tembak, pecah 2. Daripada pecah ni, pecah 3 lagi. Yang 3 ni tembak lagi. Jadi, tindak balas berterusan ini dikenali sebagai tindak balas berantai. Tengok tenaga yang dihasilkan. Sekali pecah, satu tenaga. Jadi, berapa banyak tenaga ni? Selagi tindak balas ni berlaku, banyaklah tenaga dihasil. Ini baru satu nukleus. Kalau banyaklah tenaga dihasilkan. Tenaga ni tenaga haba dan tenaga cahaya. Haba dan cahaya.
tindak balas berantai berlaku dalam teras reaktor, perlu dikawal. Okey, dia cakap kan, perlu dikawal. Okey, perlu dikawal. Okey, perlu dikawal. Tindak balas ni kita kena kawal. Reaktor perlu mempunyai struktur binaan yang boleh menghalang kebocoran sinaran radioaktif ke persekitaran. Ni memang kena kawal. Okey, bagaimana kita dapat mengawal penghasilan tenaga semasa tindak balas berantai serta dapat memastikan sebuah reaktor nuklear itu selamat untuk penjanaan tenaga elektrik. Macam mana kita nak kawal ni? Okey, tindak balas ni berantai ni berterusan. Macam mana kita nak kawal tindak balas berantai ni? Okey. Jadi macam mana terletak pada reaktor nuklear tu sendiri. Okey, jadi rajah seterusnya ni menunjukkan kawalan kadar tindak balas nuklear. Okey, dan ciri-ciri keselamatan yang terdapat dalam sebuah reaktor nuklear. Okey, tetapi itulah bagaimana kita buat benda ni. Okey, reaktor nuklear ada juga berlaku kemalangan. Okey, beberapa tempat berlaku juga kemalangan. Bila berlaku kemalangan, okey, kebocoran. Bila berlaku kebocoran, satu pekan, satu tempat tu terpaksa ditutup. Okey, macam mana kawalan tindak balas nuklear ataupun tindak balas berantai tadi? Okey, kita dapat kawal macam mana? Okey, yang pertama. Okey, yang pertama rope. Okey, ini rope. Okey, rope pengawal. Dekat mana ni? Okey, rope ni kan, batang ni. Okey. Mengawal kadar tindak balas dengan menyerap neutron yang berlebihan. Berlebihan. Okey, fokus dia dekat sini, neutron yang berlebihan serap. Bila serap neutron tu tak boleh tembak lah nukleus uranium yang lain sebab kita dah serap. Okey, dah serap. Menggunakan rope pengawal. Diperbuat daripada boron ataupun cadmium. Okey, ni soalan kadang-kadang dia tanya. Okey, rope pengawal biasanya diperbuat daripada apa? Okey. Jadi daripada boron ataupun cadmium. Okey, kawasan ni, rope ni adalah untuk menyerap neutron. Okey, itu kena fokus juga tu, menyerap. Okey, menyerap ni, menyerap neutron yang berlebihan. Okey, kalau kita tengok tindak balas tadi, okey, tengok neutron. Ni, neutron-neutron yang berlebihan ni kita nak serap. Okey, supaya apa? Okey, supaya dapat mengawal tindak balas berantai. Kalau kita tak serap, dia berlaku lagi. Berlaku di proses ni berterusan. Bila berterusan, haba semakin banyak. Bila haba semakin banyak, tidak mampu sistem penyejukan untuk mengawal suhu yang tinggi. Suhu yang tinggi. Bila tak dapat kawal, meletup. Boleh menghasilkan letupan. Jadi letupan bukan letupan bom biasa. Ini adalah nuklear. Nuklear pula boleh memberi efek kepada benda hidup. Macam kita boleh menyebabkan berlaku mutasi sel ataupun boleh menyebabkan berlaku kerosakan sel-sel kita. Okey. Jadi impak dia sangat besar. Jadi sebab tu teras ni dia kawal. Jadi kita pergi secara tu sebenarnya kita nak kawal apa? Kita curi. Okey, neutron-neutron yang terbebas ni kita ambil supaya neutron tu kita dapat kurangkan dan tindak balas berantai tu kita dapat kawal ataupun kita dapat kita dapat mengurangkan tindak balas yang lebih banyak. Okey, lebih banyak. Okey, semakin banyak haba semakin banyak. Okey. Itu yang pertama. Okey, kita pergi yang kedua, moderator. Okey, moderator apa dia ni? Okey, moderator ni dekat mana? Okey, ni. Dekat sinilah ada ni rope uranium. Uranium ni dekat sini. Inilah punca semua. Okey. Jadi bahan radioaktif duduk dekat sini. Ni, radioaktif duduk dekat sini. Okey. Memperlahankan neutron yang bergerak pantas yang terhasil. Okey, jadi kawasan situ, okey, moderator ni, okey, memperlahankan neutron yang bergerak pantas. Neutron tu dia bergerak laju kan. Jadi dia kurangkan laju tu. Okey, supaya pembelahan nukleus boleh berlaku. Okey, supaya pembelahan nukleus boleh berlaku. Okey, diperbuat daripada bahan seperti grafit ataupun air. Okey, grafit ataupun air.
Okey, air ataupun grafik ini sebenarnya kita nak mengawal halaju neutron yang laju tu, yang pantas tu. Okey, jadi terletak halangan yang mana diperbuat daripada grafik ataupun air lah. Okey, rod uranium digunakan sebagai yang ketiga ni rod. Yang ketiga okey, digunakan sebagai bahan api untuk menghasilkan tenaga nuklear melalui tindak balas pembelahan nukleus. Okey, jadi tindak balas nukleus ni, okey, kita yang kawal. Okey, ni tindak balas ni kita. Ini hasil perkembangan fizik. Okey, mana ahli saintis, okey, yang jumpa, okey, jumpa neutron, okey, jumpa uranium, okey, jumpa nukleus, tengok sehingga sehingga ke atom. Daripada atom tengok pula nukleus, okey, kaji. Jadi proses ini lah menghasilkan tenaga nuklear. Okey, daripada proses tu boleh menghasilkan tenaga nuklear. Okey, kita tengok pula ciri keselamatan. Okey, ciri keselamatan. Okey, dinding konkrit tebal. Jadi dinding yang tebal tu ada sebab dia, sebab menghalang sinaran radioaktif terlepas ke persekitaran. Okey, jadi yang mana ada tu dia hanya bergerak dalam bilik ini saja. Okey, dia tak terbebas keluar sebab kita ada alfa, okey, kita ada beta dan kita ada gamma. Okey, alfa okey lagi. Sebab alfa ni hanya boleh dihalang oleh sekeping kertas. Ini konkrit. Okey, jadi ini sama juga konkrit ataupun aluminium ataupun plumbum yang lebih tebal. Ini kena tebal lagi. Okey, jadi sebenarnya penghasilan tenaga ni membebaskan juga zarah-zarah, zarah-zarah nuklear lah, alfa, beta dan gamma. Okey, jadi yang kedua air. Satu konkrit, satu lagi air. Menyerap tenaga haba daripada tindak balas berantai untuk menghasilkan steam mengawal suhu reaktor. Air ni penting lah. Okey, kalau tak ada air, haba tu panas. Jadi bila haba panas tak ada air, proses penyujukan tak berlaku. Jadi temperature tu makin naik. Bila makin naik, boleh bocor. Okey, boleh bocor, boleh terbakar, boleh meletup. Okey, jadi itu yang berlaku contohnya dekat Jepun. Okey, dekat Jepun tsunami. Jadi tsunami itu sebenarnya dia mengganggu sistem penyejukan tu. Okey, menyebabkan sistem penyejukan tu rosak. Jadi tak dapat dikawal. Okey, berlaku kebocoran. Okey, berlaku kebocoran. Tapi tak adalah sampai letupan macam Chernobyl. Okey, meletup. Okey, terbebas keluar. Okey, ni dinding meletup, terpecah. Okey, terbebas keluar. Bila terbebas keluar, dibawa pula oleh angin, habislah. Okey, tak boleh buat apalah. Kita tak boleh nak sedut. Okey, bahan radioaktif yang terkeluar tu. Okey, yang terbebas. Okey, jadi ini kita dah pergi. Yang pertama kita pergi kepada reaktor nuklear secara yang keseluruhan. Okey, lepas tu kita pergi tindak balas berantai ni macam mana tenaga nuklear dihasilkan. Jadi dia buat sebenarnya adalah tindak balas berantai. Okey, yang kita masuk sebelum ni kita pergi satu persamaan ni. Kita pergi yang ni je. Jadi tindak balas berantai ni berterusan. Okey, jadi setiap tindak balas ni menghasilkan 3 neutron, jadi 3 ni tembak lagi. Setiap satu pecah lagi. Jadi bila berterusan tu haba tu semakin banyak. Jadi haba tu digunakan dalam reaktor nuklear untuk hasilkan steam. Okey, lepas tu yang ketiga kita pergi direct, kita pergi kepada reaktor. Okey, yang mana nuklear tu, bahan nuklear tu duduk. Okey, dekat sini. Okey, jadi dekat sini, jadi dia pergi detail. Kita ada satu, ini macam mana kita nak kawal. Ni adalah macam mana kita nak kawal tindak balas berantai supaya tidak terus berlaku. Okey, lepas tu keselamatan ni backup. Okey, backup sebab ini adalah nak kawal haba. Okey, nak kawal haba dan sinaran radioaktif. Okey. Jadi penggunaan tenaga nuklear sebagai tenaga alternatif untuk menjana tenaga elektrik. Okey, negara kita bukan negara besar. Negara kita hanya menghasilkan tenaga elektrik daripada empangan bakun. Okey, ni contoh empangan bakun. Kita ada beberapa kan tempat di Malaysia ni. Okey, tempat di Malaysia untuk menghasilkan tenaga elektrik. Jadi kita masih cukup tenaga elektrik yang sedia ada lah. Yang sedia ada. Selain itu juga menggunakan arang batu, arang batu, tenaga hidro ni air.
Okey, tenaga nuklear ni bukan Malaysia tak ada. Okey, tenaga nuklear Malaysia tak ada. Okey, setakat ni ada soalan? 10, 16. Okey, ada soalan? Ini lebih kepada fakta. Kelas hari ni lebih kepada fakta. Tak susah pun. Okey, baca balik. Senang je nak ingat. Okey, cuma beberapa benda nak kena ingat. Contohnya ni. Okey, dekat sini setiap struktur, okey, setiap bahagian kena tahulah fungsi dia. Okey, setiap ni. Senang je. Okey, senang je. Tengok. Satu ni ada 5 kan? 5. Cuma ni dia tak terangkan. Yang keenam, patutnya dia terangkan ni kondenser ni, apa tujuan ni. Asap keluar ni, kita tertanya-tanya juga bila tengok gambar ni, asap keluar ni sebab apa kan. Sebenarnya dekat sini, struktur dia. Dia tak terangkan dekat sini. Sebenarnya proses ni adalah proses penyejukan, okay, bagi proses penyejukan steam. Okay, steam. Steam yang panas tu dia sejukkan, jadi bila temperature turun, dia keluar balik jadi air. Jadi air ni, sama juga disejukkan air lagi, supaya serendah yang mungkin. Okey, serendah yang mungkin, sebab tak boleh tinggi-tinggi kan. Okey, jadi dia akan pump balik masuk dalam reaktor ni balik. Jadi proses ni berterusan kitaran. Okey, kitaran. Ini kawasan biasanya dia ada air lah. Dia ada sumber air. Okey, sumber air untuk ni nak kan air masuk. Okey, jadi air ni sangat penting. Okey, kalau dalam kapal perang, okey, ataupun kapal, okey, biasanya kuasa-kuasa besar dia gunakan tenaga nuklear lah, okey, dalam kapal perang. Okey, jadi bila ada proses, ada reaktor nuklear dalam kapal perang, okey, dia tak perlu isi minyak. Tak perlu isi minyak diesel ke petrol ke, okey. Tak perlu isi minyak. Hanya perlu cukup reaktor nuklear tu saja. Kapal tak apa, dia duduk dekat laut. Jadi air laut tu dia boleh seduh, okey, untuk sistem penyejukan. Cuma kena kawal, kena pastikan enjin pump tu tak rosak. Okey, kalau pump tu rosak, air tak boleh bergerak, panas boleh apa tu haba yang tinggi, boleh cairlah apa-apa bahan dia, boleh berlaku kebocoran. Sebab itulah berlaku kepada beberapa kapal perang, okey, kapal selam, menyebabkan semua okey mati. Okey, kebocoran okey dalam kapal. Okey, setakat ni ada soalan sebelum kita pergi kepada kuis. Kita ada 23 orang, tahniah. 23, 22 orang, 23 termasuk cikgu. Okey, ada soalan kelas? Ada soalan tak? Ya. Neutron tu kita yang tembak. Okey, neutron tu kita yang tembak. Okey, neutron tu kita yang tembak. Sebab tu proses pembelahan nuklear ni sebenarnya tembak macam mana? Dia ada senapan neutron juga. Okey, senapan neutron. Itu kena pergi detail pula lah. Kita kena cari senapan neutron tu macam mana. Dia ada senapan neutron. Sama juga kalau kita pergi kepada apa tu OSK kan. Kita panggil senapan elektron. Okey, itu elektron. Okey, ini dia neutron. Okey, dia pecahkan dalam atom tu. Dia tengok dia ada beberapa bahan unsur yang mana kita boleh keluarkan neutron daripada bahan tersebut. Jadi neutron tu dah digunakan untuk kita dalam proses pembelahan nukleus ni. Pisahkan, keluarkan daripada atom. Okey. Kalau elektron, okey, macam mana kita nak keluarkan daripada apa tu yang kita belajar sebelum ni, contoh daripada tungsten, okey, kita panaskan tungsten tu keluar elektron. Okey, tapi elektron yang terbebas tu dia perlahan saja. Jadi sebab tu tujuan dia bina pula senapan elektron, okey, guna voltage tinggi, okey, lampau tinggi supaya dapat tarik elektron tu. Elektron sifat dia negatif. Jadi voltage lampau tinggi wujudkan kawasan positif untuk tarik elektron. Jadi itu senapan elektron. Jadi kita ada juga senapan neutron, okey, untuk keluarkan neutron daripada atom. Lepas tu pecukkan neutron tu untuk tembak nukleus, okey, ataupun tembak, okey, tembak apa tu bahan nuklear lah. Yang kita guna kalau reaktor nuklear tu uranium, okey, uranium. Okey. Okey, ada soalan lain?
Okey. Kalau tak ada, kita akan teruskan dengan soalan kuisis. Okey, 10, 21 soalan kuisis pun hari ni banyak juga ni. Okey, banyak juga kuisisnya. Okey, kejap cikgu nak teruskan. Okey. Dengan 11, kita ada 11 soalan. Okey, 11 soalan ni tenaga nuklear lah. Tenaga nuklear ada juga yang kita belajar sebelum ni. Okey, yang kita belajar sebelum ni dan yang kita belajar hari ni. Okey, campur. Okey, link quizzes cikgu ada masukkan. Okey, ada masukkan dekat. Okey, cikgu masukkan dekat ruangan chat. Okey, join, boleh join sekarang. Paparan browser. Oh. Bila lah kedai gunting rambut nak buka kan? Cikgu ni dah lama tak gunting rambut. Panjang dah. Rambut tepi ni gunting sendiri je. Okey, gunting sendiri yang belakang. Okey, setakat ni 14 orang masuk, 15 orang yang masuk. Okey. Kita akan teruskan soalan kuisis. Kita ada 11 soalan. Okey, 11 soalan. Okey, mohon masuk. Okeylah tukar gunting. Kalau cikgu kat kampung, mak cikgu boleh gunting rambut. Nah, ini tak adalah gunting sendiri. Yang penting gunting tepi je. Gunting tepi okeylah, tak nampak panjang kan. Kat atas panjang tak apa. Bolehlah kita sikat-sikat buat style sikit eh. Dah lama tak simpan rambut. Okey, setakat ni 16 orang masuk. Okey. Sila masuk, sila masuk. Kita ada 22 orang. Okey. 18 orang masuk. Lai masuk, masuk. $18 orang. Okey. Siapa yang dengar suara cikgu ni yang belum masuk, okey, boleh semak, okey, chat pada ruangan chatting, cikgu ada masuk link. Okey. Untuk kuisis ada 11 soalan, okey, 11 soalan. Tak ada pengiraan tu, okey, tak ada pengiraan. Banyak fakta, okey, berkenaan dengan tenaga nuklear, okey. Berkaitan dengan tenaga nuklear, fakta-fakta tenaga nuklear. Okey, jadi kita tak payah tunggu. Setakat ni kita ada 20 orang, kita mula dulu. Okey, kita mula. Okey, pastikan boleh rujuk buku teks. Okey, jangan laju-laju. Yang penting jawab dengan betul. Okey. Jadi kita akan mula dalam 5 saat. Okey, boleh mula menjawab sekarang. Bukan lagu pula lah.
Okey, setakat ni kita ada berapa belas dah siap? 14 orang, 17 orang dah siap. Okey, yang dah siap boleh isi kehadiran. Okey, tak apa Lila. Okey, tak apa. Yang penting isi kehadiran. Okey, isi kehadiran. Okey, kehadiran cikgu masukkan dekat ruangan. Okey, dekat mana tu? Dekat chatting. Okey, isi kehadiran. Okey, 68% setakat ni. Okey, accuracy. Okey, 140. Okey, soalan dijawab dengan betul. Okey, dijawab dengan betul. Okey, kehadiran setakat ni. Oh, cikgu tak boleh tengok. Okey, cikgu buka. Okey, kehadiran. Siapa yang dah isi kehadiran? Yang dah isi kehadiran. Okey, hari ni 26 26. Dipaparkan dekat skrin. Okey, dekat skrin. Yang dah isi kehadiran setakat ini bermula daripada Agilan, orang yang pertama mengisi kehadiran. Okey, kita ada 18 orang yang dah isi kehadiran. Okey. Ini yang dah isi. Okey. Biasanya yang dah isi kehadiran tu cikgu akan masuk dekat jadual analisa. Okey. Analisa kehadiran ni. Okey, cikgu akan masukkan setakat yang dah isi. Alamak, unhide. 26 hari bulan 8. Okey. Okey, kehadiran yang dah diisi 19 orang. Okey, yang mana yang dah siap? Okey, boleh isi kehadiran. Setakat ni 19 orang dah siap. Okey, kita ada 21 orang dalam quizzes. Okey, dalam quizzes. Soalan tengok soalan. Wow. Soalan 1 ramai betul, soalan 2 ramai betul, semua betul. Nombor 3. Oh, yang ini bila ada tidak benar ni, dia kena pilih satu-satu ni. Ini boleh soalan yang keliru. Yang ini ramainya salah. Okey. Rajah di atas menunjukkan satu proses di mana tenaga nuklear dihasilkan. Antara berikut manakah yang tidak benar tentang proses yang ditunjukkan di atas. Okey, dekat sini. Okey, ada 2 nukleus. Ni. Jadi ini proses apa? Pertama, tentukan proses apa? Ini adalah proses pelakuran. Okey, pelakuran. Okey. Jadi ada 4 ni, kena tentukan mana satu jawapan yang betul. Okey. Boron. Okey, rajah data menunjukkan satu reaktor nuklear apakah fungsi. Okey, ini pun ramai yang salah. Okey, boron. Okey. Sebenarnya tadi dalam buku teks ada tak? Dalam buku teks. Dalam buku teks tadi, okey, dia terletak dekat muka surat 216. Okey, ini 216. Yang mana cikgu cerita tadi ini sebagai untuk kawal tindak balas nuklear. Okey. Ini okey, ramai yang betul. Okey, ini pun ramai yang salah ni. Manakah antara berikut yang manakah tidak benar tentang penggunaan tenaga nuklear untuk menghasilkan tenaga elektrik? Kita gunakan tenaga nuklear untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey. Kalau tengok ni keliru, mungkin keliru. Okey. Stesen jana kuasa nuklear tidak memerlukan penyelenggaraan. Okey. Perlulah. Okey. Ini perlukan penyelenggaraan. Okey.
ia adalah lebih murah untuk menjana tenaga elektrik berbanding dengan bahan api. Tak, okey. Bahan api lebih murah. Okey, lebih murah. Untuk menggunakan tenaga nuklear mahal. Contohnya kita nak ambil neutron tu, nak keluarkan neutron tu pun sebenarnya proses dia sangat tinggi, kos dia sangat tinggi. Okey, kos dia sangat tinggi untuk mengeluarkan neutron. Kita nak neutron. Elektron senang je. Kat rumah kita boleh keluarkan elektron. Dekat mantul lampu ada elektron keluar. Senang je untuk kita buat senapan elektron. Tetapi untuk keluarkan neutron ni proses dia sangat mahal. Okey, sangat mahal. Jadi ia adalah lebih murah ni. Ia adalah lebih murah menjana. Oh, yang tidak benar. Dia murah menjana tenaga berbanding dengan bahan api. Lebih murah. Kos tinggi situ. Lebih murah. Testing 1 2 3. Okey. Lebih murah. Sebab dia tak perlu dah. Okey, bahan api kena beli kan. Ini dah ada ni. Dah tak payah beli dah. Ini ramai betul. Ramai betul. Okey. Okey, setakat ni kita ada 20 orang. Tak apalah. Okey, kita selesai saja dekat sini 68%. Okey, 68% jawab dengan dengan betul. Cikgu tamatkan. Okey, jadi setakat ini saja kelas kita pada hari ini. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Fatim, Bazil dengan Atirah. Okey, kehadiran setakat ini yang isi kehadiran. Okey, yang dah isi kehadiran. Okey, 20 orang. Yang mana yang boleh isi nanti PM cikgu. Okey, jadi setakat itu saja kelas kita pada hari ini. 20 orang isi kehadiran. Okey, setakat itu saja kelas kita pada hari ini. Terima kasih. Okey, jumpa lagi.